Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Untuk minggu ni cikgu harap kamu semua sihat, dah sarapan semua. Baiklah, kita akan belajar tajuk unit yang ke-12, iaitu amalan kerjasama kebaikan bersama. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 110, kalau tak silap cikgu 110. Okey. Sedia? Okey. Amalan bekerjasama kebaikan bersama. Jadi kita akan tengok dia punya petikan yang disediakan dalam buku teks. Okay, kamu boleh rujuk buku teks. Kalau tak ada buku teks, boleh tengok kat sini pun boleh, tak ada masalah. Ya. Persatuan Penduduk Pansapuri Ari Hijau menganjurkan pertandingan forum amalan kerjasama bersempena dengan gotong royong perdana. Forum tu maksudnya macam bual bicara. Ada pengurusi, ada panel-panel yang dipilih, dilantik, dia akan bertanya soalan, jawab soalan, buat rumusan, macam itulah. Ya. Jadi kita tengok ni pengurusi ya. Pengurusi, kita tengok nombor ni bermaksud apa dia punya step percakapan lah, dialog ya. Selamat pagi, saya selaku pengurusi mengalu-alukan kehadiran semua panel ke forum yang bertajuk Amalan Kerjasama Kebaikan Bersama dalam Hidup Bermasyarakat. Okay. Jadi, ni ada pengurusi dan dia bertanyakan kepada Saudari Sumanti. Ini Saudari Sumanti. Ni. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan amalan kerjasama? Ni pengurusi tanya kepada Sumanti. Jadi Sumanti jawab, amalan kerjasama bermaksud perbuatan baik yang dilakukan bersama-sama untuk kebaikan semua. Okay, jadi maksudnya amalan kerjasama ni maksudnya perbuatan yang baik yang kita lakukan sama-sama. Okay, kalau tak lakukan, kalau kita buat perbuatan yang tak baik, kita tak boleh panggil dia kerjasama. Okay. Kemudian pengurusi, terima kasih Saudari Sumanti. Saudari Siuting, apakah amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat? Tadi dia tanya maksud, sekarang dia nak tanya contoh-contoh amalan. Ni Siuting. Jadi Siuting jawab. Ni Siuting. Terdapat pelbagai amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat, antaranya gotong royong, karnival sukaneka, sambutan perayaan dan kerja amal. Jadi itu contoh-contoh amalan kerjasama yang kita amalkan dalam masyarakat bersama-sama menjayakan program-program ni lah. Okay. Sebab semua program-program ni adalah program-program yang baik. Macam cikgu beritahu tadi, perbuatan kerjasama ni perbuatan yang menunjukkan kebaikan. Okay. Sambung balik pengurusi ni kata, betul kata Siuting, amalan kerjasama ini dapat mengukuhkan semangat perpaduan serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat. Saudari Amira, apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat mengabaikan amalan kerjasama? Okay, panel yang ketiga, Amira. Jadi, kita tengok apa yang berlaku kalau masyarakat ni tak mengamalkan semangat kerjasama. Okay. Tuan Pengurusi, Amira jawab. Terdapat segelintir masyarakat yang mengabaikan amalan kerjasama. Jika keadaan ini berlanjutan, perhubungan yang erat sesama masyarakat akan berkurangan dan tiada lagi semangat perpaduan. Okey, jadi perhubungan sesama masyarakat dah semakin kurang lah. Tak erat lah. Okay. Buat hal masing-masing. Kemudian tak ada lah semangat perpaduan. Sebab tak diamalkan amalan kerjasama. Okay. Jadi kita tengok penutup daripada pengerusi apa yang pengerusi cakap. Bab kata pepatah. Okay. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okay, maksudnya pepatah ni maksudnya apa-apa perbuatan kalau yang berat kita buat sama-sama, perkara yang ringan pun kita kena buat sama-sama. Masyarakat perlu bersatu padu untuk mengukuhkan amalan kerjasama lagi. Semangat kerjasama dapat mengekalkan keharmonian bersama. Sekian, terima kasih. Okay, ini kata pengurusi. Okay. Jadi rumusan daripada
daripada panel ni tadi. Okey. Daripada forum ni tadi. Cikgu buat rumusan macam ni lah. Okey. Okey, amalan kerjasama. Yang pertama, apakah maksud amalan kerjasama tadi? Iaitu perbuatan baik yang dilakukan secara bersama-sama. Ni ya, perbuatan baik. Perbuatan baik bersama-sama. Bersama-sama tu ramai lah maksudnya. Bukannya seorang-seorang. Seorang-seorang tak boleh bersama-sama. Ya. Contoh kamu di sekolah. Kadang-kadang cikgu suruh minta tolong angkat kerusi. Contoh. Ambil buku. Sapu dewan. Itu adalah amalan kerjasama. Perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau ada orang yang ajak kamu bersama-sama dia pergi mencuri durian ke, curi rambutan kat kebun orang lain, itu bukanlah amalan kerja sama. Ya. Jadi contoh-contoh amalan kerja sama tadi, gotong royong. Gotong royong ni maksudnya buat kerja sama-sama. Okey. Contohnya bersihkan dewan, okey. Kutip sampah, mengecat, menghias menceriakan balai raya kat kampung ke, mengecat di sekeliling taman ke, itu gotong royong. Karnival sukaneka, buat sukaneka. Ada orang yang ditugaskan untuk menyediakan hadiah, ada yang mendirikan kemah, ada yang buat garisan untuk larian sukan-sukan. Itu karnival sukaneka. Itu pun buat perbuatan baik bersama-sama tadi kan. Okey. Sambutan perayaan. Buat dalam taman ada sambutan perayaan. Kemudian melakukan kerja-kerja amal. Kerja-kerja amal contoh. Ada kawasan dilanda banjir. Jadi ramai orang yang tak terkena banjir tu telah bersama-sama datang ke kawasan tu, tolong bersihkan, tolong hantar tolong pungutkan bantuan-bantuan untuk diserahkan kepada mereka yang terlibat. Itu semuanya adalah semangat kerja sama. Okey. Jadi kat sini dekat kata tadi juga ada kebaikan dia. Apakah kebaikan kerjasama tadi? Yang pertama, mengukuhkan semangat perpaduan. Okey. Jadi bila dah kita kerjasama tu, kita dapat mengukuhkan semangat perpaduan. Ramai orang tak kira bangsa apa-apa, kita saling membantu. Okey. Kemudian mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat. Contohnya kalau kerjasama gotong royong membersihkan kawasan taman. Jadi kawasan taman akan selamat. Tak ada lagi wabak-wabak penyakit denggi ke apa ke kan. Jadi sebab kita dah bersihkan kawasan. Okey. Ini adalah keburukan jika kita tinggalkan amalan kerjasama. Yang pertama, tiada semangat perpaduan. Yang kedua, perhubungan sesama masyarakat menjadi renggang. Jadi jadilah masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Tak kisah lantaklah orang lain asalkan bukan terkena kepada keluarga saya. Contoh macam tu. Itu tak boleh. Jadi kita kena dalam kehidupan kita kat dunia ni kita kena saling membantu. Tak kisahlah siapa jiran-jiran kita tu. Kita kena bantu. Mungkin satu masa kita akan mengalami perkara-perkara yang sukar dalam keluarga kita. Nanti jiranlah yang akan tolong. Kalau kita tak tolong jiran, kalau kita ada masalah, kemungkinan besar jiran pun tak nak tolong kita. Jadi, kita kena sama-sama memupuk semangat kerja sama. Okey. Tengok buku awal lagi. Kita sambung lagi. Okey. Persatuan Penduduk Bandar Saujana mengadakan program Dunia Sains untuk golongan kanak-kanak. Situasi dia. Saya ahli kelab anak muda Bandar Saujana menjalankan tugas bersama-sama dengan Persatuan Penduduk menjayakan program ini. Jadi dia buat program Dunia Sains. Jadi inilah aktiviti-aktiviti dia sebelum program ahli Persatuan Penduduk bersama-sama dengan sukarelawan program membuat bancian ke setiap rumah untuk mengetahui minat kanak-kanak. Buat bancian maksudnya datang rumah-rumah tanya. Anak-anak suka apa ni buat banci lah. Jadi buatlah catatan kan. Berapa orang yang suka yang ni macam ni. Okey. Sebab dia nak buat program. Jadi dia kena tahu apakah program yang akan menarik minat. Okey. Kemudian ahli Persatuan Penduduk dan ahli kelab anak muda mengadakan mesyuarat bersama-sama merancang aktiviti program. Jadi dah buat bancian, buat mesyuarat. Bentangkan tadi hasil bancian tadi. Kemudian ahli kelab anak muda bekerjasama dengan sukarelawan mengedarkan
browser program, mengedarkan poster lah, poster bagi ni, beritahu bila dalam browser tu apa nama program, bila, di mana, apa aktiviti. Okay, Jadi penduduk setempat membuat persiapan dewan bersama dalam program sukarelawan bersama-sama dengan sukarelawan program. Jadi ini ada kerjasama kan, gotong royong tadi kan. Okey. Kita tengok pula semasa program. Saya bersama-sama dengan ahli jawatankuasa program membantu pendaftaran peserta. Daftar peserta, ambil nama, ambil nombor telefon, nama, alamat semua. Saya bekerjasama dengan ahli jawatankuasa makanan mengagihkan makanan supaya beban kerja mereka dapat dikurangkan. Nampak? Ya, jadi bila bersama-sama, salah satu kebaikannya dapat mengurangkan beban kerja. Ya. Contoh tadi kalau orang seorang je yang mengedarkan makanan, mungkin penat dia seorang. Dan yang kedua, menjimatkan masa kalau kita bekerjasama. Kalau seorang nak edarkan semua makanan pada semua ni, mungkin ambil masa yang lama. Mungkin 30 minit. Tapi bila dah ada 3 orang, mungkin jadi 10 minit dah selesai. Jadi masing-masing tak menat dan jimatkan masa. Orang tak merungut lah sebab kena tunggu lama. Okey. Saya bersama-sama dengan jawatankuasa aktiviti menjalankan sesi pengurusan diri. Okey. Selepas program tadi, kami berganding bahu dengan ahli kelab anak muda yang lain membersihkan dewan. Biasa lepas program, mungkin ada sampah-sampah, kita bersihkan dewan, susun balik kursi, meja, kemaskan balik semua-semua. Kami bersama-sama dengan kaum wanita menyediakan makanan minuman kepada ahli jawatankuasa program. Jadi, yang kawan-kawan wanita ni sediakan makanan untuk ahli jawatankuasa sebab tadi dia mungkin bekerja, dia tak ada masa, tak sempat untuk makan, untuk minum. Jadi habis saja program, baru ni lah masa dia untuk minum. Kami bekerjasama dengan ahli jawatankuasa menghantar borang maklum balas program kepada semua, kepada peserta melalui email. Okey, maklum balas tadi mungkin untuk mengucapkan terima kasih ke apa, untuk maklumkan si pemenang ke apa ke kan. Okey. Jadi ini adalah contoh salah satu aktiviti yang menunjukkan semangat kerjasama. Cikgu fikir kamu kat sekolah pun ada kan aktiviti macam tu. Kalau kita tengok, kalau dululah, kalau kita duduk di sekolah, ada kemas dewan sama-sama, susun kursi, susun meja. Lepas tu mungkin susun pasangkan cikgu-cikgu pun sama-sama pasangkan PA system, buat backdrop kat depan dewan bagi cantik-cantik. Kan? Okay, kemudian ada rehearsal sama-sama, lepas tu ada aktiviti. Lepas aktiviti, kembali balik. Kita kemaskan dewan, sapu sampah, simpankan PA system tadi semua, susun balik kursi dengan meja sebab mungkin pakai kursi kat kelas, hantar balik kat kelas. Jadi seronok. Jadi ramai-ramai buat, kita dapat menjimatkan masa dan tenaga. Okey, dan yang penting seronok kan. Okey, Jadi untuk hari ni kerja kamu tengok buku kamu tu. Dia ada situasi dia kan, gambar. Okey. Gambar dia jambatan. Jambatan dia dah ada lubang-lubang kat sini. Okey, situasi yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, ada orang ramai-ramai buat kerjasama membentukkan jambatan. Okey. Balik jambatan, ada yang kutuk sampah sama sinilah. Jadi yang nombor 1 ni, amalan kerjasama ni, apakah amalan yang kerjasama yang diorang tengah buat ni tadi? Tadi cikgu ada cerita tadi kan, kalau buat kerja sama-sama tu apa namanya tadi. Okay. Kemudian kepentingan amalan kerjasama. Apa pentingnya bila dia orang kerjasama betulkan jambatan ni? Pun sama tadi cikgu cerita ke dewan tadi kan, apa tadi? 2 perkara tadi kan. Okay. Kemudian kesan mengabaikan amalan kerjasama. Dekat sini maksudnya, kalaulah tak ada orang buat, tak ada kat gambar ni maksudnya, ada orang buat kesini, orang biar je jambatan macam ni, apa yang akan berlaku pada jambatan ni dan juga kepada penduduk kat kawasan ni. 2 saja. Perasaan setelah bekerjasama, apakah perasaan kamu andai kata kamu terlibat dalam program kerjasama ni, apakah perasaan? 2 saja perasaan. Perasaan tu apa maksudnya? Bila dah siap semua tu, apa yang kita rasa? Macam tu je lah. Okey. Buat dalam buku tulis kamu. Nanti hantar pada cikgu kamu lah. Okey. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Bye-bye.